Bab apa yang diucap oleh seseorang bila pulang dari peperangan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Nabi SAW bila pulang dia bertakbir 3 kali. Kemudian baginda mengucapkan, "Aibun, kita kembali insya-Allah. Taibun, kita bertaubat. Abidun, kita mengabdikan diri kepada Allah. Hamidun li rabbina, kita memuji Tuhan kita. Sajidun, kita bersujud, yakni kepadanya. Wa sadaqallahu wa'dah, Allah telah membenarkan, yakni membuktikan kebenaran janjinya. Wa nasara 'abdah, dia telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia telah mengalahkan semua pasukan dengan bersendiri, dengan sendirinya." Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya kami bersama Nabi SAW ketika pulang Nabi SAW daripada Usfan. Rasulullah SAW berada di atas kenderaannya. Pada ketika itu baginda memboncengkan Safiyah binti Huyai, yani dia gendong Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba untanya tergelincir. Fasuri'a jami'an, kedua mereka jatuh. Faqtahama Abu Talha, Abu Talha pun melompat. Faqala, dia bertanya, "Wahai Rasulullah," dia berkata, "Wahai Rasulullah, ja'alanillahu fidak, semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusanmu." Qala alaikal mar'ah, Nabi SAW kata, "Tengok perempuan itu, tengok mana isteri saya itu." Faqalaba thawban ala wajhi, Abu Talha pun tutup, balikkan kain di atas mukanya dan pergi kepadanya. Fa'alqahu, dia pun campakkan kain itu ke atasnya, yakni ke atas Safiyah. Wa aslaha lahuma markabahuma, dia pun memperbetulkan untuk mereka berdua, yakni untuk Nabi dan istrinya Safiyah, kenderaan mereka. Waqtanafna, dan kami pun mengiringi Rasulullah SAW dari dekat, yakni selepas itu. Bila kami sudah hampir, sudah nampak Madinah, dia pun berkata, "Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun." Terus Nabi SAW mengucapkan begitu sehinggalah dia masuk ke Madinah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi, katanya dia sendiri dengan Abu Talha aqbala, datang bersama Nabi SAW. Bersama Nabi SAW ada Safiyah yang digendongnya di atas kenderaannya. Bila sampai di salah satu jalan, unta baginda tergelincir, maka Nabi SAW dan istrinya jatuh. Wa anna Abu Talha, dan Abu Talha qala, kata perawi daripada Anas ini, yang Yahya bin Abi Ishaq, saya rasa qala, Anas berkata, iqtahama an ba'irihi. Jadi qala ahsibu ni jumlah mu'taridah, orang panggil jumlah mu'taridah, bukan hak sebenarnya. Hak sebenarnya wa anna Abu Talha iqtahama an ba'irihi. Jadi qala ahsibu, qala ini ucapan orang lain, ucapan perawi di bawah daripada Anas, yaitu Yahya bin Abi Ishaq. Qala, yani Yahya bin Abi Ishaq berkata, ahsibu, saya rasa. Qala, dia berkata, dia itu maksudnya Anas dalam riwayatnya, yani selepas dia kata wa anna Abu Talha, dia kata iqtahama an ba'irihi, yani Abu Talha melompat dari untanya. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil dia berkata, "Wahai Nabi Allah, ja'alanillahu fidak, semoga Allah jadikan saya sebagai tebusanmu. Hal asabaka min syai', adakah Tuhan terkena apa-apa? Adakah engkau terkena apa-apa?" Nabi SAW kata, "Tidak. Walakin alaika bil mar'ah, tetapi engkau tengoklah isteriku itu." Fa'alqa Abu Talha thawbahu ala wajhi, Abu Talha pun
bukalah kainnya di hadapan mukanya. Faqasada qasdaha, dan dia pun menuju ke arah Safiyah. Fa'alqa thawbahu, dia pun mencampakkan kainnya itu ke atasnya, ke atas Safiyah. Faqamatil mar'ah, perempuan itu pun bangun. Fashaddahu lahuma ala rahilatihima, Abu Talha pun mengemaskan untuk mereka berdua kenderaan mereka. Farakibah, selepas itu mereka pun naik. Fasaru, sahabat-sahabat pun semua berangkat, berjalan kembali sehingga mereka sampai di Zahril Madinah, ini dekat Madinah, ataupun dia berkata sehingga mereka nampak Madinah. Nabi SAW pun kata, aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Falam yazal, teruslah Nabi SAW mengucapkan begitu sehingga baginda masuk ke Madinah. Babus salat idza qadima min safar, bab sembahyang bila seseorang datang dari perjalanan, yakni bila dia sampai ke tempat yang ditujunya ataupun ke kampung halamannya dari perjalanan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya saya bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Bila kami sampai ke Madinah, dia pun berkata kepada saya, masuklah ke masjid, sembahyanglah 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ka'ab bahawa Nabi SAW bila datang, bila pulang dari sesuatu perjalanan pada waktu duha, dia akan masuk ke masjid dan dia akan bersembahyang 2 rakaat sebelum duduk dalam masjid itu. Bab at-ta'am 'inda al-qudum, ini bab makanan ketika sampai ke tempat yang dituju ataupun ke kampung halaman. Ibnu Umar berbuka puasa kerana orang yang mengunjunginya. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bila sampai ke Madinah, dia menyembelih seekor unta ataupun lembu. Mu'adh menambahkan dalam riwayatnya daripada Syu'bah daripada Muharib bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW telah membeli daripada saya seekor unta dengan harga 2 uqiyah, 2 waqiyah ataupun uqiyah, dan 1 dirham ataupun 2 dirham. Bila dia sampai ke Sirar, dia memerintahkan supaya disembelih lembu. Fadhubihat, maka disembelihlah lembu. Mereka pun makan. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, dia menyuruh saya pergi ke masjid supaya saya bersembahyang 2 rakaat di masjid itu, dan dia menimbangkan harga unta saya untuk saya. Yang menimbangkan sesuatu lah, gandum ke ataupun buah tamar ke, yang akan dijadikan sebagai harga kepada unta yang dibeli itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir, katanya saya datang daripada satu perjalanan. Nabi SAW pun berkata, yakni kepada saya, bersembahyanglah 2 rakaat. Sirar yang tersebut dalam hadis itu satu tempat di pinggir Madinah, lebih kurang 3 batu daripada Madinah. Habis dah mengikut setengah-setengah nuskhahnya bab jihad. Ini masuk bab fardil khumus. Setengah-setengah nuskhah kitab tak ada ni Bismillahirrahmanirrahim. Ini fardil khumus ni masih lagi dalam bab jihad, dalam kitabul jihad lagi. Dalam setengah-setengah nuskhah macam ni ada Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim dia kira sebagai bab baru, bab lain dah, di luar daripada bab jihad. Tapi kalau kita nak kira ada kaitannya dengan jihad, sesuai juga dalam setengah-setengah nuskhah tu tidak ada macam ni Bismillahirrahmanirrahim. Yang adanya bab fardil khumus, begitu saja. Tak apalah, nanti kita bincangkan kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang Imam Bukhari dia lama tak tulis, dia berhenti, dia nak tulis semula tu dia start Bismillahirrahmanirrahim pula. Bukan bermakna ini bab ni berasingan daripada bab sebelumnya. Bab fardil khumus, ini bab ketentuan khumus. Khumus bermakna 1/5. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ali bin Al-Husain bahawa Husain bin Ali menceritakan kepadanya bahawa Ali berkata,
kanat li syarifun min nasibi min al-maghnam. Saya ada seekor unta muda, daripada habuan saya, daripada bahagian saya dari harta ghanimah pada hari Badar. Yang saya perolehi daripada harta ghanimah yang diperolehi oleh orang Islam pada hari peperangan Badar itu. Nabi SAW telah memberikan kepada saya syarifan, seekor unta, seekor unta daripada harta khumus itu. Bila saya nak berkahwin dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW, saya telah berjanji dengan seorang tukang emas dari Bani Qainuqa supaya dia berangkat, supaya dia pergi bersama saya untuk mengambil idkhir, yakni rumput idkhir. Aradtu an abi'ahu min as-sawaghin, dengan tujuan saya mahu menjualnya kepada sawaghin, kepada tukang-tukang emas itu, dan untuk saya gunakan dalam walimatul urus saya, dalam kenduri kahwin saya. Fa baina ana ajma'u li syarifayya, ketika saya sedang mengumpulkan rumput untuk 2 ekor unta saya itu, mata'an, sedang mengumpulkan kepada dia mata'an, barang-barang minal aqtab, berupa macam pelana dia lah aqtab itu, wal gharair, begitu juga gharair, apa-apa yang diletakkan di atas unta tu, berupa jerami dan sebagainya, itu makna gharair. Wal hibal, dan tali untuk ikat unta tu. Wa syarifaya munaqatan ila jambi hujrati rajul, 2 ekor unta saya itu sedang duduk di sebelah ataupun dekat satu rumah ataupun bilik salah seorang ansar. Saya pun balik bila saya telah menghimpunkan apa yang telah saya himpunkan. Bila siap semua barang-barang yang saya nak tu, termasuk rumput gapo, jerami gapo ada belakang dah tu, saya pun balik. Rupa-rupanya 2 ekor unta saya itu qad ujibbat asnimatuhuma, telah pun dipotong bonggol, telah pun dipotong bonggolnya, yakni hak di atas belakang dia tu, kita kata bonggol lah, sanam hak tempat tinggi tu, apa dia panggil, bahasa Kelantan panggil enggah, itu asnimata, bonggol lah. Wa buqirat khawasiruhuma, dan perutnya telah dibelah, perut unta itu telah dibelah. Wa ukhidha min akbadihima, dan hati kedua-dua ekor unta itu telah pun diambil. Saya tidak dapat mengawal mata saya jerit, kata Sayyidina Ali, sedih tengok, sedih. Saya tidak dapat mengawal 2 mata saya, maksudnya saya menangis kerana tidak dapat mengawal perasaan ketika saya tengok pemandangan itu. Fakultu, saya pun tanya, siapa buat lagu ni, siapa yang melakukan begini? Mereka berkata, ada orang lah kata, dia kata Hamzah yang telah melakukan. Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara dia lah. Ketika itu Hamzah berada dalam rumah, dalam satu kumpulan orang-orang Ansar yang sedang minum arak. Fantalaqtu, saya pun pergi. Saya hingga pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dekat Nabi pada ketika itu ada Zaid bin Harithah. Nabi SAW pun dapat memahami kesedihan saya yang saya alami pada muka saya. Dia tengok muka saya, dia nampak saya sedih. Nabi SAW pun tanya, kenapa dengan engkau? Saya pun kata, wahai Rasulullah, tak pernah lagi saya lihat seperti hari ini, tak pernah lagi. Hamzah telah mencerobong 2 unta saya. Dia telah potong bonggol kedua-duanya dan telah belah perutnya. Itu dia tu, duduk dalam rumah bersama satu kumpulan orang minum arak. Nabi SAW pun minta kain selimut dia, minta selimut dia selalu pakai, dia selimut dia sebar.
Itu rida dia pakai. Kadang-kadang tak ada baju pun dia pakai sebar gitu. Kadang-kadang ada baju juga dia selimut. Fartada, dia pun pakai. Thumma talaqa, kemudian dia pun pergilah, berangkat berjalan. Saya dengan Zaid bin Harithah tunggu dia. Sehinggalah dia sampai ke rumah yang Hamzah berada di situ. Dia pun minta izin. Mereka itu pun izin. Fa'adhinu lahum, izin. Rupa-rupanya mereka sedang minum arak. Rasulullah SAW pun terus katalah kepada Hamzah, celalah Hamzah atas perbuatannya itu. Hamzahnya telah mabuk. Hamzahnya mabuk dah. Qad thamilah, kedua matanya merah. Hamzah pun tengok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada bawah dia tengok, daripada bawah. Dia mengangkat pandangannya hingga ke lutut Nabi. Daripada bawah dia tengok sampai ke lutut. Lepas tu dia angkat lagi pandangannya hingga sampai ke pusatnya. Angkat lagi. Kemudian dia angkat lagi pandangannya sehingga ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Hamzah pun kata, kamu tidak lebih dari hamba-hamba ayah aku, kata dia. Kamu semua ni hamba ayah aku belaka, kata dia. Moga mabuk, moga mabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahulah bahawa dia telah betul-betul mabuk. Rasulullah pun berpatah baliklah, mundur ke belakang. Nak kira apa orang mabuk? Fakharajna ma'ahu, kami pun keluar bersamanya. Begitulah, dan panjang lagi ni cerita ni. Sudah berapa kali dah juga kita jumpa ni. Ni hak panjang lagi ni. Sampai sebelah ni nah. Baiklah, kita tengok semula. Ada ucapan ma yaqul idza raja'a min al-ghazwi, apa yang diucapkan bila pulang daripada peperangan ataupun daripada sesuatu perjalanan, tak mesti perang. Tetapi oleh kerana bab ni bab jihad lagi, pulang ni daripada peperangan lah, Nabi SAW mengucapkan begini. Yang ni doa-doa ni ada belaka di semua tempat. Di semua tempat ada. Kalau pakai hak ni sebagai tarikat, alangkah moleknya. Kalau pakai hak ni, Nabi SAW ajar ni balik daripada sini, baca hak tu. Itulah tarikat yang sebenarnya. Setengah orang ni tarikat ni dia nak 70,000 mengatik. 70,000. Padahal tak ada hadis tu. Buatlah seperti Rasulullah SAW ajar ni. Ketika nak makan baca macam ni, ketika sudah makan baca macam ni, nak tidur baca macam ni, bangun daripada tidur baca macam ni, tengok cermin baca macam ni, nak pakai baju baca macam ni, nak pakai kasut, nak pecah kasut, ada belaka, nak masuk jamban, nak bersetubuh, ada juga bacanya. Ada belaka lah. Masuk dalam pasar, dalam kedai ada. Ulama-ulama tulis kitab suku ni bab doa-doa Nabi SAW, zikir-zikir Nabi SAW. Zikir dia tu lah lagu tu. Zikir tu belah-belah. Bila-bila dia buat sesuatu kerja tu zikir. Bukan zikir maknanya kena duduk cokoh gitu saja, pak tahu kerja benda ke apa, habis sehari-sehari. Tidak. Bila-bila buat. Itulah tarekat. Tarekat awak sebenarnya. Ikut awak tu. Sama ada berasa manis ke tidak berasa manis ke, manis jugalah. Itulah sepatutnya. Kadang-kadang syaitan ni dia nak menipu kita, dia nak goda kita, dia mari hak lain tu, kita rasa sedap berasa jelira, berasa supaya apa? Hak tu molek juga, ucap tu molek juga. Cumanya syaitan ni kalau dia boleh, hak ni molek, hak ni lebih molek. Kalau kita tidak akan tinggal, kita akan buat juga. Baik buat hak molek saja, jangan buat hak lebih molek. Itu kerjaan syaitan. Hak ni molek. Tapi kok mana-mana pun kita telah tinggal hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak lebih molek. Tak apa dah dia. Dia tahu kita degil, kita tidak dengar dia. Kita nak buat ibadat semacam. Dia kata buat ibadat cara lagu ni. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Walaupun asalnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, tetapi tidaklah seperti yang kita buat tadi. Dalam tarekat-tarekat yang ada kemudian, kadang-kadang dia ambil sesuatu ucapan ataupun doa tu, dia duk ulas hak tu banyaknya, duk ulas hak tu.
hak lain dia tak cara, tidak ambil berat mana. Itu tarekat hak kemudian ni. Kalau kita pakai tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hak ni lah lebih molek, tapi kena banyak bacalah. Tak apa sekarang ni orang baca belaka. Ada buku-buku banyak yang sudah ada terjemahan, dia pun ada buku-buku tentang doa-doa dan zikir ini. Itulah tarekat yang sebenar. Kalau kita ada amal ni, tak ada dah masa, tak ada masa nak buat hal lain, tak ada masa. Syaitan tak sihat tu, dia tak sihat tu, kita tak khabar, kita tak sedar. Ini riwayat daripada Abdullah bahawa Nabi SAW bila balik dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia kata, aibun insya-Allah, kita akan kembali insya-Allah. Taibun, dengan bertaubat. Abidun, dengan mengabdikan diri kepada Allah. Hamidun li rabbina, dengan memuji Tuhan kita. Sajidun, dan dengan bersujud. Wa sadaqallahu wa'dah, dan seterusnya. Seperti yang kita baca tadi, itulah yang dibacakan. Hadis ni sudah berapa kali dah kita jumpa ni. Nabi SAW dia ada beberapa asas lah sebenarnya. Kalau kita kata ajaran dia ni, dia balik kepada asas tu, dia tak pergi ke lain. Asas agama dia ada 3. Asas agama. Agama mana? Kalau tak ada orang 3 ni, tidak agama orang panggil. Falsafah. Orang panggil falsafah. Tengoklah mana ilmu perbandingan agama, hak dia kira sebagai agama tu ada 3 perkara. Tuhan, ketuhanan, kenabian, kena ada nabi. Yang ketiga ma'ad, hari akhirat. Hidup sesudah mati. Semua agama ada ni. Sebab itulah ahli-ahli perbandingan agama sebahagiannya tidak mahu iktiraf agama Buddha itu sebagai agama, sebab dia tidak ada konsep ketuhanan. Dalam Buddha tak ada. Tetapi oleh kerana Tuhan ni, manusia ni perlu, akhirnya dah tak ada, akak dia lah jadi Tuhan. Akak dia tu sendiri jadi Tuhan. Akak Buddha tu sendiri jadi Tuhan. Dalam ajaran asal dia tak ada. Dia tak rayak tentang ketuhanan. Dia duk rayak nak menenangkan jiwa gitu saja. Sebab itulah setengah-setengah ahli perbandingan agama dia tak terima Buddha ni sebagai agama. Sebab apa? Tak ada orang tu. Walaupun hak lain ada dengan cara dia sendiri, suku pasal. Nabi SAW sama. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis dia ni, sama ada perbuatan dia, kata-kata dia tu untuk mengisbatkan tauhid. Tuhan tadi, Allah sa. Nak mengisbatkan tu banyak cara. Kita boleh tengok. Yang kedua, mengisbatkan kenabian. Mengisbatkan kenabian, ikutlah dalam bentuk cerita kau. Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Yaqub, cerita Nabi Ibrahim. Siapa dia mereka itu? Nabi. Nabi itu siapa? Kenabian lah. Yang ketiganya, akhirat. Mengingatkan kita kepada hidup selepas mati. Macam di sini, aibun, kita kembali. Hak ni kita kembali ke Madinah. Lepas pada kembali ke Madinah, hak su kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Raji'un tu balik kepada Allah. Akan menghadap dia. Tengok. Dia tanah selalu. Dia masuk selalu. Belah-belah. Tapi belah-belah pun dalam. Aibun insyaallah wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Dia ajak kita kalau pergi kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami akan turut kamu, akan bersama kamu, insyaallah. Ni lagu tu dia balik ke situ dan mengingatkan kita kepada mati. Kita balik kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Taibun, dengan bertaubat. Kita bertaubat. Bertaubat. Abidun, kita mengabdikan diri kepada Allah. Balik ni dengan maksud macam tu. Hamidun li rabbina sajidun. Ini semua ni sifat-sifat orang mukmin belaka. Ia buat benda-benda ni. Taibun, abidun, hamidun li rabbina sajidun. Ini sifat-sifat orang mukmin belaka. Sebab apa? Kita sebagai manusia tentu ada yang salah. Kita bertaubat.
kita bertaubat, terutama pergi perang apa tu, sampai mati orang tak tahulah, takut ada kecuaian ke mana-mana. Tak, ibu abidun, semua ni kita pergi perang, kita pergi mana-mana ni kerana kita mengabdikan diri kepada Allah SWT, tak ada kerana lain. Balik pun sebagai hamba juga, pergi perang sampai bunuh orang pun sebagai hamba juga. Hamiduna li rabbina, dengan memuji kepada Tuhan. Sajidun, kita bersujud. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini ketika pakatan musuh lah, pakatan musuh buat pakatan untuk menghancurkan orang Islam, Allah SWT memenangkan orang Islam. Imam Bukhari nak ceritanya mana? Apa yang diucapkan, ucapan bila balik daripada perang, ucapan bila balik daripada perang ni, ucapan. Riwayat daripada Anas bin Malik, katanya kami bersama Nabi SAW ketika pulangnya dari Usfan. Setengah-setengah ulama pertikaikan, Usfan ini arah lain, bukan arah daripada Khaybar ni. Hak ni hak dia balik Safiyah ni setelah perang Khaybar pada tahun yang ke-7. Usfan ini tidak berada di tengah jalan di antara Madinah nak pergi ke Khaybar, itu tak ada orang nama Usfan, duduk jalan lain. Apa makna ni? Ini kata setengah ulama, keliru perawi ni, dia kata Usfan. Sebenarnya tidak Usfan, tidak ada Usfan di tengah jalan itu. Tetapi oleh kerana dekat dengan tahun tu juga, pada tahun tu juga sebelum ini berlaku peperangan di Usfan sebelah sana, maka perawi ini dia sebut Usfan itu oleh kerana masanya tidak jauh. Sebenarnya Usfan ini tidak berada di tengah jalan, tidak. Ini apa ni termasuk dalam kekeliruan perawi juga, kekeliruan perawi. Tu kalau kita tengok dalam hasyiah kitab kita nombor 2 min Usfan, qala Syekh Ibnu Hajar qauluhu fihi min Usfan wahmun. Ini satu waham, kelirulah, celaru. Nabbaha alaihi ad-Dimyati lianna ruju'ahum kana min Khaybar. Ini balik daripada Khaybar, bukan dari Usfan itu berada di arah tu. Dalam tangkih ada sebut Ghazwah Usfan itu diutuskan kepada Bani Lihyan, itu berlaku pada tahun yang ke-6, dan Ghazwah Khaybar pada tahun yang ke-7. Nabi SAW gendong Safiyah ini pada ketika dia balik daripada perang Khaybar. Dalam Al-Khairul Jari, syarah Sahih Bukhari juga ni, dia kata sebabnya, dia kata daripada Usfan sebab Ghazwah Khaybar itu berlaku selepas daripada Ghazwah Usfan itu. Dengan sebab itulah perawi ini dia tidak mengambil kira celah-celah dia pakai sebut, tapi ke mana-mana pun tak jelas lah, tak jelas. Sepatutnya dia tak sebut begitu. Sepatutnya dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min ghazwatin ba'da ghazwati Usfan. Misalnya sepatutnya dia kata macam tu, jelas. Min ghazwatin ba'da ghazwati Usfan, baru jelas kalau kata lagu tu. Ini keliru. Keliru yang seumpama ini sedikit sebanyak ini tidak mencacatkan, tidak mencederakan kitab yang sahih bagaimana sekalipun. Sebab ni cerita manusia, dia ada lebih kurang tu ada celaru sikit. Tidak semestinya kecelaruan ini berlaku pada Anas yang celaru, tak mesti. Boleh jadi perawi di bawah dia tu, hak kurang ingat ke ataupun terjatuh ke daripada tulisan ini, sesuatu yang kita panggil mudhaf, terjatuh ke, boleh jadi berlaku tu. Berlaku daripada nusakh penyalin kitab, boleh berlaku. Baiklah, ketika balik tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kenderaannya, dia gendong Safiyah binti Huyai. Lepas tu unta dia ni gelincir jatuh kedua-duanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya jatuh daripada unta itu. Abu Talha pun terus melompat. Dia berkata, wahai Rasulullah, semoga Allah jadikan saya sebagai tebusanmu. Apa makna ja'alanillahu fidaka? Semoga Allah jadikan saya sebagai tebusanmu.
Maksudnya biar Allah kenakan saya begitu, ganti saya di tempat tuan. Maknanya dia tak silah Rasulullah ni kena sikit pun susah pun, susah sikit pun seksa lah kita kata, sakit ke menderita sedikit tak sih. Kalaulah boleh Allah SWT tukarkan kesakitan atau kepayahan atau kesusahan yang Rasulullah tanggung tu bagi kepada dia, jadikan dia ni sebagai tebusan. Dia terima, makna dia terima dengan segala sukacitanya. Itu makna ja'alanillahu fidaka. Biar Allah jadikan saya sebagai tebusanmu, biar Allah jadikan saya sebagai gantimu, yang menanggung penderitaan itu. Jangan engkau yang menanggung penderitaan itu. Begitulah sahabat-sahabat ini dia beradab dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar sendiri, padahal tok tua, kita kata tok tua tu pun kecek-kecek sikit-sikit, ja'alanillahu fidaka, ja'alanillahu fidaka. Semoga Allah jadikan tebusan saya ni sebagai tebusan kepadamu. Jadi semoga Allah jadikan saya sebagai ganti tempatmu dalam menanggung penderitaan. Itu maknanya. Dia tak say Rasulullah SAW ni sikit pun susah. Itu maknanya nak ayak betapa sahabat ni pengorbanan dia. Kalau setara ni lah, mana duduk kecek ni setara ni, sebab itu yang sanggup mati tu. Kalau tak ada nak kawal macam mana-mana pun holak tangan, tak apa dah, holak tangan, kibah tangan, biar kena dia, jangan kena Rasulullah. Seperti Talhah tu sampai lumpuh tangan dia, seumur hidup lumpuh. Kenapa? Kerana kena anak panah, musuh panah Nabi SAW pada perang Uhud. Oleh kerana banyak sangat anak panah ni, Nabi SAW duduk menghadapi musuh sebelah ni, panah balik belakang dia kawal, tepih dengan tangan dia, tepih tu kena dia sampai lumpuh tangan dia sampai ke akhir hayat. Dia tak mahu Rasulullah kena. Begini cara sahabat. Rasulullah SAW gendong isteri dia lah, Safiyah, gelincir unta dia. Maknanya kalau kata Rasulullah ni bukan makna tak sakit, serupa dengan orang lain juga. Allah SWT uji dia ada juga, bahkan lebih berat lagi. Bukan kata kalau unta kat sama-sama unta dia tu lebih dapat, macam dapat ilham sama unta tu, lebih laju daripada orang lain sama. Tidak juga. Tak pernah gelincir, tak pernah jatuh, tidak. Sebagai binatang adalah seperti binatang lain lah. Cuma kadang-kadang Allah SWT nak tunjukkan mukjizat Nabi SAW, dia bagilah pelik-pelik tu. Tetapi takut-takut manusia ni rusak akidah dia, seperti mana agama-agama lain semua rusak Nabi dia lah. Nabi itu dianggap Tuhan pula. Sebab itulah Allah SWT bagi berlaku kepada Nabi ni, Nabi akhir zaman, perkara-perkara yang berlaku kepada manusia lain, supaya kita tidak lari dia tu sebagai manusia. Dalam Quran kata dah, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia seperti kamu. Takut-takut terlupa. Kadang-kadang manusia ni terlupa, dia melarat pergi arah ke lain, melarat pergi. Lama-lama Nabi tu jadi Tuhan, minta dengan Nabi pula, pergi sembah Nabi pula. Sebab itulah dia bagi berlaku semua ni. Nabi sakit, Nabi lapar, Nabi susah, sedih, unta dia jatuh, Nabi luka, tergeliak kaki, ada luka terkelupah kulit dia, sini lambung dia pun kena juga, sakit sampai beberapa hari tak pergi semayang, duduk atas loteng di rumah dia, duduk tak turun pergi semayang, sakit. Pasal apa? Jatuh daripada kuda dia. Hak ni jatuh unta. Biasa nak ayatnya, biasa. Jangan kita anggap mana orang-orang yang istimewa tu dia ni makhluk lain. Tidak, dia manusia. Yang lebihnya buat tadi manusia tu lah. Kalau makhluk lain apa lebihnya? Apa lebihnya? Setengah demon ni dia keliru, puak tak betul ni. Alhamdulillah tempat kita ni kurang ada. Kalau tempat anda belajar dulu di Pakistan ke apa, duk perang dengan Berilwi ni, sibuklah Berilwi, duk perang dengan dia. Perang lagu mana? Duk bahar lah, bahar. Makna Nabi SAW ni tidak seperti manusia biasa. Peliklah Nabi ni jadi istimewa, sehingga akhirnya pergi minta dengan Nabi pun boleh. Minta dengan Nabi pun boleh. Bukan setakat tu je, pergi minta kubur pun boleh, kubur Tok Wali. Dia ikut tu pula. Sebab apa? Dia anggap Nabi ni baru Nabi kalau dia ni tidak seperti manusia biasa.
Bagi dia keistimewaan seorang Nabi ni apabila dia tidak seperti manusia biasa. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, tidak. Kelebihan Nabi ni, kelebihan dia sebab dia manusia biasa, tetapi dia boleh menanggung beban yang begitu berat. Itulah yang istimewa, yang malaikat kita kata cemburu tu. Sebab apa? Kita ada nafsu, kita kena makan, kita kena minum, kita ada semua, tapi kita boleh kawal, boleh lawan. Tu yang lebih kita manusia ni. Kalau dia tu sudah seperti malaikat, apa lebihnya? Orang lain pun tak boleh nak turut dia. Nak turut macam mana? Dan dia tidak support orang lain. Bagi kita, hak kita ni lebih jelas, lebih realistik. Orang kata cara Ahlus Sunnah wal Jamaah ni terima Nabi tu sebagai seorang Nabi ni macam mana. Dia support kita. Cuma supaya kita fahamlah ahli sains macam mana. Hak dia fikir penemuan dia kan kita tak terfikir, bukan boleh kita, hak tu boleh ke dia. Tapi dia manusia seperti kita juga. Siapa dia bui? Allah SWT bui kan? Allah SWT bui. Kita terima lagu tu, apa salahnya? Kalau kita rakyat orang kafir, Nabi ni bukan pelik sangat. Sebab saintis misalnya, tak boleh terima. Dia kepala seperti kita juga, rambut seperti kita, mata seperti kita juga. Tapi apa dia dapat tu kita tak dapat. Itu persoalan. Sekarang ni kita tak terima juga penemuan dia. Kita nak kata hak malaikat hak mari, ada tentu dah hak dia semua orang terima. Apa kita boleh terima? Sedangkan pada dia manusia seperti kita. Begitulah juga kalau Allah SWT nak bagi kepada Nabi, apa salahnya nak bagi sebagai Nabi? Cuma Nabi ni dia tidak bagilah hak penemuan ni, sebab hak ni benda orang lain pun boleh. Dia rakyat benda hak saintis, ahli falsafah tak sapa situ. Dia rakyat tu. Apa peliknya kalau Allah SWT bui otak orang tu, jiwa dia tu lebih lagi daripada saintis, lebih lagi daripada ahli falsafah, apa salahnya? Dan dia tetap manusia, apa salah? Baru ada makna kita boleh turut dia. Kalau tidak, kita nak turut lagu mana? Boleh jadi akan ada alasan Tuhan, Rasul hak kamu kira dulu tu, dia tidak suka kita, macam mana kita nak turut? Pula supaya tak ada alasan tu dia buat sebab kita faham lagu tu. Dan meniddak dia nak ayat Nabi ni istimewa. Oleh kerana dia istimewa ni, barulah menasabah dia jadi Nabi. Bila dia ni istimewa lagu mana? Dia tidak seperti manusia biasa. Inilah penyakit golongan Barelwi. Tempat kita ni tak ada lagi, alhamdulillah. Tapi ada orang tempat kita ni pun pergi semasa anak duduk sana dulu, pergi nak pergi melawat kubur Tok Wali. Ni dia kena buah tu lah tu. Kena buah tu. Sedangkan Nabi SAW kata, dah la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak boleh berkemah kenderaan kita untuk pergi tuju, ambil berkat kau, nak gapo kau, mana-mana tempat kecuali 3 masjid. Masjid Nabi, Masjid Mekah, Masjid Aqsa. Hak lain tak boleh, tak ada faedah. Masjid Kubaikhriyah, hak ni dengan masjid ni serupa Masjid Kota Baru serupa Tak boleh kita kata nak pergi masjid ni lebih afdal lagi. Tak ada siapa dia boleh kata serupa. Kalau orang tu dia nazar nak duduk di masjid, iktikaf masjid semalam duduk masjid mana pun boleh. Tapi kalau dia kata dia nak iktikaf Masjidil Haram, tak boleh, sebab tak serupa taraf dia, tak serupa. Tapi kalau masjid lain serupa, nak pergi buat ke dia? Dan kalau aku tidak serupa, siapa kemah barang lagi tumor nak apa? Nak pergi semaya di masjid Tokyo, apa faedah? Misalnya tak ada faedah tu. Dia ni pergi, anda tak tahu mula-mula tu. Lepas tu baru ada seorang kawan raya, begitu rupanya. Kita kabar ke dia, mari urusan niaga. Dia pergi nak kubur, Tok Ali Mu'inuddin Chishti, pengasas tarekat ni. Inilah penyakit tarekat ni, banyak benda-benda lagu tu. Pergi tu kak, dia rakyat tenang jiwa dia, kata dia pergi kubur tu ngadak. Inilah penyakit ni. Daripada Malaysia, ni pucuk Malaysia, pergi ke India tu, jauh lagi daripada tempat anda duduk tu, naik kapal terbang lagi, pergi ngadak kubur. Puak-puak tu dia tidak pergi sebab kita pergi kubur ni, duk palu genal lah kubur tu, duk main music di kubur tu, dengan piano, dengan gapo ada di kubur. Pasal lampu lilak di kubur, pasal lampu lilak. Lepas tu
Pergilah setengah-setengah macam-macam lagi. Hak tu pergi sembai muka di bendu pintu tu. Sembai tu kat atuk kepala situ lah. Kalau selagi tak boleh hajak dia, tak siakap kepala dia. Sampai berdarah-darah. Lebih kurang Hindu juga. Atuk kepala depan tu pekung dia. Orang Islam ni. Ala guni lah Islam. Atuk kepala. Hak tu duk keliling kubur tu. Ada hak duk keliling kubur. Macam keliling Kaabah pula. Siung. Apa ni, usak kubur tu, dinding kubur tu siung. Lagu tu orang Islam. Ni luar negeri. Teruk. Tapi dia kata dia tenang hati. Tak usah duk tenang lah lagu tu. Tenang pun tak jadi. Syaitan dia boleh beri tenang. Tenang belakang pokok ahli maksiat tu kata dia tenang dengan cara dia tu. Tak boleh kira tu. Mujurlah tempat kita ni tak ada. Penyakit berilui tu. Kalau ada tu sibuk dah ada tu. Kita kata gini, dia kata lagu ni. Banyaklah. Siapa-siapa Nabi SAW dia dekat jadi Tuhan. Lagu tu. Cuma adalah bunga-bunga dia tu ada. Sana mauluk ni ada juga. Mauluk. Buat mauluk pokok berilui ni lah buat. Melompat-lompat pokok dia. Kalau siapa bulan mauluk. Melompat. Galak suka. Buat majlis mauluk ni. Bila sallallahu tu bangun caca. Lepas tu letak kursi kosong. Memang ada sungguh. Orang kita sini pun ada juga buat hari tu. Hari tu lah ni wallah alam tak tahulah ada orang tua raya. Ada buat lah. Mujurlah semakin terhapus. Ada dia kata muka Rasulullah ni semakin bebas lagi. Lepas dia mati tu dia lagi bebas. Ruh dia boleh pergi ke mana-mana. Dia mari ni bila kita sebut nama dia mari. Takkan dia mari kita tak layan dia. Kita tidak sedia. Sebab tu dia sedia kursi comel. Kita kata kursi comel ni untuk siapa dia ni? Kursi comel kosong ni tak ada siapa dia duduk ni. Nabi lah nak duduk. Tengok. Parok. Orang kita apa ada juga dulu. Mujurlah kau sikit kau hapus benda tu. Jadi hak nak cerita kalau kita perhati dalam hadis ni, ngaji hadis molek. Kenapa? Dalam Quran sendiri pun kata. Tuhan suruh ayat, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Dia kata pokok berilmu ini di antara akidah dia Nabi tahu belaka. Benda gaib ni akhir sekali Allah SWT bui dia tahu belaka. Segala benda gaib dia tahu. Sedangkan dalam Quran tu sendiri kata dah. Tidak. Dia tahu dia tahu. Ada tafsir. Dia ada sekolah dia, ada universiti dia sendiri. Pokok berilmu di sana. Inilah yang susah. Ada sirah Nabi. Pengarang besar-besar juga. 8 jilid ada sirah Nabi. Pokok dia buat. Ulama dia buat. Ada di rumah anak. Ada. Kita baca tengok macam-macam lah benda-benda tak serupa lah dengan kita. Tapi kita nak tahu, beli juga. Hebat-hebat. Tafsir besar-besar kan. Dia ada madrasah dia. Dia ada tok guru dia. Siapa tahu tu? Tapi susah lah. Susah. Inilah kata akidah ni berat. Tarekat ni tak padai. 4-5 seorang-seorang tu tarekat ni. Sabiri, Chisti, Yaqubi, Mazhari, macam-macam lagi nama dia. Mujaddidi. Dulu Presiden Pakistan, Afghanistan dulu semutan, Sibghatullah Mujaddidi tu. Kita kat sini tak faham apa Mujaddidi tu. Tarekat lah tu. Tarekat tu. Dia ni pengikut tarekat Mujaddidiyah. Mujaddidiyah ni Syekh Ahmad Sarhindi. Tu. Syekh Ahmad Sarhindi. Hak zaman Maharaja Akbar tu. Sarhindi tu lah tarekat dia tu. Dia kata didakwakan ada tarekat dia pula. Mujaddidi pula. Mari orang lain pula, tok wali lain pula tambah pula tarekat ni. Ada berapa 4-5 seorang-seorang tu. Akhir sekali dia pergi buat hole. Buat hole. Apa dia tok guru ni mati. Ada buat bawah pula. Jadi kalau tok guru banyak ekor benda nak kena sembelih lembu. Dia seorang tok guru, seekor lembu sembelih. Banyak ekor benda habis masa dengan tu.
Lepas tu dia ada urs pula, urs. Urs ni hari lahir pula, hari jadi pula. Hari jadi tu wali tu. Buat pula, ada pula jamuannya. Kira-kira demo ni kerja makan. Pokok berlui ni. Makan pokok dia. Pergi sana sini buat majlis gotu. Majlis urs dia panggil. Urs. Oh bahaya. Padahal kalau kita tengok dalam hadis ni jelas Nabi SAW tergelincir unta dia, jatuh kedua-duanya dengan bini dia. Sahabat melompat. Sahabat Abu Talha ni melompat pergi tengok. Ja'alanillahu fidak. Nabi SAW kata kau dia, alaikal mar'ah. Tengok perempuan itu. Tengok isteri dia. Aku tak apa. Tengok dia macam mana. Dia pun pergi. Abu Talha pun pergi dengan beradab. Macam mana adabnya? Iaitu dia ambil kain dia tudung depan dia. Dia letak tudung depan dia. Bukan letak atas muka dia. Letak atas muka tu maksudnya depan dia lah, biar lindung. Dia nampak dah. Sekali lalu, sekali tengok, tidak kata tengok lama gitu, tidak. Tengok dan nampak dari situ dia tudung. Dia pergi dekat, dia pun tutupkan isteri Nabi SAW dengan kain dia tadi. Dengan kain selimut dia ke, cadar dia ke, dia selimut. Lepas tu dia pergi. Itu caranya beradab tu. Dia pun campakkan kain itu ke atas Safiyah itu. Lepas tu dia pun betul lah, baiki apa-apa yang rosak lah di atas unta tadi. Lepas tu naiklah, kedua-duanya naik semula. Kami pun mengiringi, mengapit Rasulullah SAW. Lepas pada tu tak jalan jauh lah, kami pun jalan ikut dekat, iring dia. Bila kami sampai dekat Madinah, nampak Madinah, dia pun kata, aibun, taibun. Hak tadi saya ingat masuk ke Madinah, dia duk ulang terus duk kata hak tu. Terus duk kata hak tu sampai masuk ke Madinah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, annahu aqbala huwa wa Abu Talha. Dia sedang datang ataupun kembali dengan Abu Talha bersama Nabi SAW. Dan bersama Nabi SAW ada Safiyah yang dia gendong di atas kenderaannya. Bila sampai di salah satu jalan, sepatutnya tadi jugalah, cumanya ada beza sikit. Perawi dia kata, wa anna Abu Talha qala, perawi itu kata, saya rasa Anas berkata, iqtahama an ba'irihi, yakni Abu Talha melompat dari untanya pergi kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Nabi Allah, ja'alanillahu fidaka, hal asabaka min syai', adakah engkau terkena apa-apa? Anda kena apa-apa kah? Sakit kau, tergeliak kau ke apa? Dia kata tidak, tak apa. Walakin alaika bil mar'ah, tapi engkau tengoklah, pergi tengok isteri aku tu macam mana. Lepas tu tadi supalah. Faqamatil mar'ah, perempuan itu pun bangun. Fashaddalahuma ala rahilatihima. Lepas tu tak ada apalah, fasaru hatta idza kanu bi zahril Madinah, hingga mereka berada dekat Madinah, ataupun dia berkata asyrafu ala al-Madinah, mereka nampak Madinah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya ada juga aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun. Teruslah Nabi SAW mengucapkan begitu sehingga dia masuk ke Madinah. Babus salat idza qadima min safar. Ini bab sembahyang. Sembahyang bila mari daripada perjalanan, tak kira sama ada perang ke, perjalanan itu kerana peperangan ke, ataupun perjalanan lain, bila balik sampai sembahyang dulu. Sunat orang panggil, sunat sampai daripada perjalanan. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, saya bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Bila kami sampai ke Madinah, Nabi SAW pun kata kepada saya, masuk ke masjid, sembahyang dulu 2 rakaat. Ini makna menunjukkan sunat safar itu, balik daripada perjalanan itu ada. Buat waktu lah, ada rajin buat waktu. Itu ya kita kata tarekat tu tak habis nak ikut. Tarekat ada. Orang tanya, mana tarekatnya? Tak ada tarekat. Tarekat dah lah tu. Tarekat ada. Hak lagi ni lagu tu juga lebih kurang, cuma riwayat daripada Ka'ab, dia kata bila Nabi SAW sampai daripada perjalanan pada waktu duha, dia pun masuk ke masjid bersembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Ini setengah ulama dia mengatakan sembahyang duha, setengah ulama kata tidak, bukan sembahyang duha, sembahyang kerana pulang daripada perjalanan, kebetulan pada waktu duha. Kalau pada waktu lain pun sembahyang juga, kebetulan pada waktu duha. Setengah ulama faham sembahyang duha.
Setengah ulama kata tidak, ini bukan sembahyang duha, sembahyang pulang daripada perjalanan. Begitu juga fahaman Imam Bukhari-nya, bukan untuk duha di sini, tapi untuk sembahyang kerana selamat sampai daripada perjalanan. Duha tu kebetulan. Nabi SAW selalu begitu. Dia duduk dulu. Duduk di mana? Duduk di masjid. Dia masuk ke masjid. Dia tidak tunggu balik ke rumah dia. Dia tidak tunggu balik ke rumah dia. Dia masuk ke masjid dulu. Apa tujuan? Satu, masjid dia tu ada kelebihan dia. Masjid dia tu ada kelebihan dia sendiri. Sembahyang di masjid dia tu lebih daripada di tempat lain beribu-ribu kali ganda. Sembahyang di masjid dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila dia balik, dia nak berjumpa dengan orang-orang lah. Mana-mana nak jumpa dengan dia. Setelah sekian lama tinggal, walaupun 2 minggu, walaupun seminggu pun, ada apa-apa masalah, kalau nak jumpa dengan dia, dia boleh jumpa di situ. Di masjid tu luas, terbuka, tempat terbuka. Kalau balik ke rumah, sibuk dengan hal lain pula. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu sebagai isyarat kepada isteri dia. Sebagai isyarat kepada isteri dia, iaitu dia sudah balik. Maknanya kalau hak tak ada nak kemah, tak ada nak apa tu, boleh dia kemah lah, siaplah rumah makanan ke apa patut disiapkan, siaplah. Itu tujuannya. Dia tidak mengejutkan isterinya. Dia tidak mengejutkan. Itulah yang sebaik-baik. Kalau kita sekarang ni ada telefon pun, zaman ada telefon dah sekarang ni pun, janganlah balik secara mengejut. Nak balik tu telefon dulu. Oh ya. Telefon dulu. Oh ya. Supaya apa? Isteri boleh bersiap sedia makanan ke apa, ke tempat tidur ke apa, dia tahu. Kalau tidak, kita balik dia tak ada bersedia, kita kata pula dia tak cara, dia pengotor, dia malah, dia macam-macam. Padahal terutama kalau anak ramah tu kan, dah anak ramahnya kubah kita tu. Yang kubah tak ada nak cara hak tu. Sipas mentah kubah pula, sipas mentah kubah pula. Masa dia dah lagu tu. Jadi Nabi SAW buat begini nak ajar kepada kita. Jangan balik secara mengejut. Jangan balik secara mengejut. Kena royak dulu. Babut ta'am indal qudum. Ini bab makanan pada ketika datang ataupun balik. Pada ketika balik daripada perjalanan, boleh buat makan. Buat makan untuk jamu orang ramai pun ada sunnahnya. Kalau kita senang lah. Kalau kita ada kemudahan, boleh. Kalau kita sibuk apa tak apa, sekurang-kurangnya jamu untuk anak-beranak kita, tak apa dah. Jamu. Ibnu Umar dia berbuka, tak puasa, liman yaghshahu, kerana orang yang mengunjungi, kerana orang datang mengunjungi. Kalau dia puasa, kalau tidak puasa wajib lah. Kalau tidak puasa bulan Ramadan. Kalau puasa lain, kalau dia puasa, kalau orang mari ziarah rumah dia, dia buat makan lah. Bila buat makan, orang tu nak makan. Kalau dia tu puasa, serba salah lah, tetamu saat ni. Dengan sebab itu dia buka puasa. Dia buka puasa. Ini cara Ibnu Umar. Ibnu Umar buat begini. Dia nak isyarat. Imam Bukhari nak isyarat. Ibnu Umar ni orang yang suka sangat ikut Nabi SAW. Artinya Nabi SAW pun buat lagu tu jugalah. Kita kena hormat, layan tetamu kita, orang yang menziarahi kita. Kalau dia nak makan, makanlah. Pada bukalah puasa. Kecuali kalau puasa tu puasa fardu. Kalau tidak, bukalah puasa. Kepada Nabi SAW dia kena qadha puasa. Puasa hak dia sunat, kalau sudah buat, buka dia kena qadha. Kena qadha. Sebab itulah Nabi SAW pada bulan Syaban itu dia banyak puasa. Di antara sebab dia puasa, dia nak qadha macam-macam. Ada orang pergi, ni tetamu mari, dia buka puasa. Begitulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Nabi SAW bila sampai ke Madinah, dia sembelih unta, seekor unta ataupun lembu. Dia sembelih. Ini maknanya bila sampai ke Madinah. Boleh kita buat, terutamanya kalau orang pergi lama pula, pergi ngaji lama pula keluar negeri tu,
balik kita nak jamu sikit boleh, tak apa. Jamu-jamu ni ada, boleh. Nak pergi jauh kau kita buat jamu boleh, tak jadi masalah. Bahkan ada asalnya belaka, ada asal. Ini ada asal tak apa, kita boleh buatlah, nak buat pun tak apa. Saja-saja buat. Kita kata sekarang ni orang panggil majlis kesyukuran, orang panggil majlis kesyukuran, boleh buat, tak apa. Lepas tu dia ceritalah ada tambahan dalam riwayat Jabir ini, dalam Mu'adz, riwayat Mu'adz ada tambahan, iaitu Jabir bin Abdullah kata Nabi SAW beli unta dia dengan harga 2 wuqiyah dan 1 dirham atau 2 dirham, 2 uqiyah dan 1 dirham, begitu. Ataupun 2 dirham, sebab kita kata 200 10 riyal atau 200 20 riyal, misalnya kita kata gitulah nilai dia tu. Falamma qadima Sirar, bila dia sampai ke Sirar, dia pun suruh sembelih lembu. Sembelih lah, lepas tu makan. Bila dia sampai ke Madinah, amarani, dia pun suruh aku pergi ke masjid, suruh aku sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia pun timbang, sebab pada masa tu dia beli ni dengan pertukaran barang-barang, dia panggil sistem muqayadah. Sistem muqayadah. Muqayadah ni pertukaran jual beli dengan tukar barang. Kita nak beli beras dengan dia, kita jual kaset kita. Kaset ni hak baru kita kata sampai sekarang ni. Sampai sekarang dia orang sudah pakai pitin, zaman itulah. Kita nak beli beras dengan dia. Nak beras, kita jual pakaian kita, tukar dengan pakaian. Macam tu. Itu dia panggil sistem muqayadah. Tidak guna duit. Lepas tu Nabi SAW menggalakkan supaya guna duit emas dan duit perak. Sebab itulah salah satu sebab Nabi SAW tak bagi guna emas dan perak tu sebagai perhiasan untuk orang lelaki. Tidak bagi buat apa ni, bekah-bekah ke, bekah-bekah ni periuk ke ataupun kendi ke ataupun gelas ke daripada emas perak. Salah satu sebabnya mengikut setengah-setengah ulama, dia mengatakan kerana emas perak tu payah nak dapat. Biar terkumpul bahan itu untuk dijadikan duit, kalau dijadikan bahan-bahan tadi, bukan senang nak cari. Zaman dulu bukan ada lombo-lombo ni, kalau nak keluar emas, kalau nak keluar apa, bukan senang nak dapat tu pun. Tujuannya Nabi SAW nak popularkan cara pertukaran dengan menggunakan duit ni. Bukan menggunakan barang, tukar barang itu payah, nak tepat tu payah. Nak puas hati betul payah. Ni baju ni buruk sikit, ni baju ni besar sikit, harga dia boleh jadi tidak sama. Sedangkan nak beli beras sekilo, macam mana payah. Nak cari betul-betul tepat tu, puas hati payah. Kalau guna duit lebih senang. Ini menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW adalah di antara lah orang lain pun guna juga duit. Tapi dalam dunia Arab ni, ia betul-betul dia merintis jalan, pelicin jalan untuk penggunaan duit ni Nabi SAW. Negeri Rom, negeri mana tu sudah ada dah, tapi di negeri Arab ni itu caranya, iaitu dengan cara mengharamkan orang lelaki dan orang perempuan, orang lelaki pakai emas sebagai perhiasan, dan mengambil buat bekah-bekah ni ataupun perabot daripada emas perak, dia larang. Itu salah satu sebabnya, selain daripada sebab-sebab yang lain lah, banyak lagi lah. Kemudian riwayat daripada Jabir lagi, kata dia, saya datang daripada satu perjalanan, Nabi SAW pun kata salli rakaatain. Hak tu juga super. Sirar, satu tempat di pinggir Madinah. Kedudukannya lebih kurang 3 batu daripada Madinah. Sirar itu. Bab fardil khumus. Ini cerita lain dah pula sebenarnya. Sekat itulah cerita lain.